أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya akan berkongsi ilmu dalam agama Islam, yaitu perkawinan dalam Islam. Perkawinan ini merupakan dalam bahagian dalam bidang ibadah, ya. Contoh perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Jumpa dengan saya, Salih Najmin, dan mohon subscribe, tekan tombol merah lah untuk mengikuti video-video seterusnya, insyaAllah. Dan sebenarnya ada ilmu-ilmu berkaitan dengan agama Islam, insyaAllah Anda beruntung untuk dengar perkara ini. Contoh perempuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya akan berkongsi yaitu tentang konsep perkawinan dalam Islam. Bagian 1 hari itu saya sudah kongsikan tentang perkawinan. Kenapa Islam membenarkan perkawinan ini? Jadi hari ini saya akan mempercerita lagi kepada rakan-rakan, kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian tentang konsep perkawinan dalam Islam. Ada dalam Islam ini dia benarkan perkawinan ini, kemudian buat macam itu sahaja sehingga berlaku perbelahan dan sebagainya, ataupun Islam ini membawa perkawinan ini membawa kepada kebahagiaan, kesamaan dan sebagainya untuk ahli keluarganya. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang maksudnya dalam surah Rum, ya. Allah yang bermaksud, dan dijadikan di antara kamu suami istri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Allah menjadikan, tuan-tuan perempuan, Allah menjadikan suami dan istri yang berkahwin itu sepatutnya ada perasaan kasih dan ada perasaan kasihan. Kasih dan sayang dan juga kasihan. Kasihan. Nah. Jadi di dalam Islam dia mempunyai konsep perkahwinan di dalam Islam, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Pertama sekali adalah perkahwinan ini menepati fitrah manusia yang memerlukan pasangan. Allah Subhanahu wa taala, ya, maklumat kita, Allah Subhanahu wa taala telah akan makhluk-makhluk di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ada lelaki dan ada perempuan. Begitu juga dengan hewan, apatah lagi manusia. Manusia, ya. Pasti ada pasangan dia. Ada pasangan dan pasangannya. Tumbuh-tumbuhan pun ada pasangan. Buah-buahan dan perempuan tidak akan berbuah tanpa ada dia punya pasangan. Allahu Akbar, ya. Yang kedua, Islam dan perempuan dalam perkawinan dalam Islam ini melahirkan zuriat yang saleh dan salihah. Kan saleh itu anak laki lah. Anak laki saleh dan perempuan salihah. Dalam bahasa Arab lah, salihah. Saleh. Maknanya yang saleh, yang taat kepada ibu bapa, buat baik untuk dirinya dan kepada keluarganya, untuk anak-anak kita. Kita sebagai anak perempuan, kita ada orang tua. Kita nak menjadikan diri kita ini anak yang saleh. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Rasul, taat kepada perintah ibu dan ayah. Yang baik-baiklah kalau ada ibu ayah yang menyuruh anak-anak yang melakukan perkara-perkara yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala seperti syirik, maka ketahuilah perkara-perkara itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka bimbinglah anak kita yang saleh, bahwa kehidupan kita sebenarnya berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak balik ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang rahman. Selain itu memupuk sikap tanggung jawab. Bila kita ada keluarga, ada tanggung jawab. Sebelum berkeluarga pun kita ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang kita kena buat. Tanggung jawab itu macam mana? Tugas dan tanggung jawab itu adalah amat jauh biasanya. Jika Anda seorang ibu bapa, tugas Anda adalah mencari rezeki. Mencari apa yang untuk dimakan oleh keluarga, membuat rumah, pakaian, tempat tinggal. Tapi tanggung jawab Anda ialah tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada agama, tanggung jawab kepada masyarakat dan sebagainya. Itulah tanggung jawab kita yang kita kena buat. Tanggung jawab hidup bermasyarakat, tanggung jawab yang hidup dalam komuniti, dan tanggung jawab kepada menghormati undang-undang, tanggung jawab macam-macam tanggung jawab yang kita kena buat. Dan jangan risau, perkara-perkara ini akan memudahkan kita semua untuk masa akan datang. Subhanallah. Dan yang keempat adalah kehidupan lebih terurus dan tenteram dalam perkawinan. Bila si bujang perempuan kadang-kadang hidup ini tidak terurus,
Tapi bila berkahwin, terurus punya kehidupan dan dengan tentram. Kan dalam tentuan dan hukuman yang rahmat. Dalam Islam, ya, hukum perkawinan untuk perempuan adalah berbeza-beza. Kadang-kadang harus, wajib, sunat, makruh, dan haram. Dan ini saya sudah terangkan juga tentang hari ini. Yang mana dalam Islam, perempuan hukum asal perkawinan adalah harus. Yang mana individu yang harus berkahwin adalah tidak mempunyai tuntutan mendesak dan tidak ada perkara yang mengharamkannya berkahwin. Dia mampu zahir dan batin. Dia mampu keduanya. Wajib, yaitu bila individu tersebut takut terjerumus dalam zina kerana tidak dapat mengontrol nafsunya. Zahir dan batin mampu. Zahir dan batin dia mampu. Takut terjerumus. Wajib untuk kahwin. Kemudian yang sunat. Sunat ini bila kita buat dapat pahala. Pahala lah. Bab sunat. Karena dia boleh jatuh hukum sunat. Nafkah mampu zahir, zahir dan batin. Oh, akbar. Nafkah ni mampu jihadu badan serta berkeinginan berkahwin tetapi tidak dikuatiri terjerumus. Dia tidak kahwin pun tidak terjerumus dalam zina katanya. Atau melakukan perkara kezaliman terhadap pasangannya. Kalau dia kahwin pun okey, sunat. Makruh ialah tidak ada harta, tidak mampu dari sudut batin, zahir dan batin. Maknanya harta pun on off, bukan on off, yang tiada langsung. Kemudian berkahwin, tapi dia mau kahwin, maka itu makruh. Contohnya makruh. Dari segi batin, dia mempunyai masalah batin. Maka makruh untuk kahwin. Kan? Ada juga yang begitu kan. Kemudian yang haram, tuan-tuan dalam Islam ada hukum haram untuk berkahwin. Yaitu adalah zahir dan batin tidak mampu. Tetapi dia mau kahwin adalah semata-mata untuk menzalimi pasangan. Perempuan, dia tidak mampu, tidak harus, dia pun jadi perempuan, seorang perempuan, tidak ada duit. Tidak juga ada bermasalah juga dalam batin. Tapi dia mau berkahwin untuk menyiksa dia punya pasangan, suami dia nanti kalau sudah kahwin. Begitu dengan lelaki, maka hukumnya haram. Hukumnya haram ya. Kemudian perempuan, kemudian seterusnya apa yang kita kena tahu juga tentang perkahwinan ini, yaitu yang kita kena tahu tentang kenapa Islam menggalakkan perkahwinan ini. Kenapa Islam suruh? Kerana yang pertamanya Islam menyuruh umatnya berumah tangga kerana Allah SWT memberikan jaminan bahawa orang yang mendirikan rumah tangga akan dikurniakan rezeki. Anak yang lahir itu bukan menanggung beban, memberikan beban kepada seorang tua sebenarnya. Tetapi anak itulah dia akan mendatangkan rezeki kepada kedua orang tua. Janji Allah SWT, bayangkan sajalah semut pun ada rezeki. Haiwan yang paling tinggi tawakalnya di dunia ini adalah burung. Kita wakalnya kan, mana ada burung? Adakah burung bawa peti ais? Katun adalah kan katun, burung boleh buat. Wah, semua haiwan dalam katun boleh lah di TV kan. Tapi sebenarnya burung adalah makhluk yang tinggi tawakalnya kepada Allah. Besok kalau ada makan, tapi dia kena cari makan. Masya Allah. Kan? Tapi kalau manusia atau perempuan, perkahwinan itulah zuriat yang datang itu akan mendatangkan rezeki Allah SWT. Okay? Yang keduanya adalah perkahwinan juga dapat menjauhkan seseorang itu daripada melakukan maksiat. Dan itu makluman bahwa untuk makluman kita semualah kebahagiaan dalam perkahwinan ini adalah asas kebahagiaan adalah pertama kasih dan sayang, ada kasih dan sayang tangan. Kedua ada kasihan belas. Kita tinggulah, sudahlah anak-anak kan tidak dapat makan. Kasihan belas. Apapun istri kan pasangan. Kemudian yang ketiga adalah pergaulan yang baik. Hikmah perkawinan dalam Islam adalah untuk menjaga maqasid asy-syar'iyyah, yaitu menjaga keturunan nasab. Jaga nasab, itulah perkawinan. Binti, itulah nasab ya.
Antara hikmah yang dalam pensyariatan dalam perkahwinan yang pertama adalah menjamin kesehatan yang baik. Tuan-tuan, orang yang berkahwin ini insya-Allah kesehatan yang baik. Yang kedua, memenuhi tuntutan rohani dan jasmani. Rohani dan jasmani. Itu adalah tuntutan. Nah, Islam telah kaji semua itu. Ketiga adalah memenuhi kasih dan memupuk kasih dan sayang. Ini sebelum berkahwin perempuan tidak kahwin, masih bergewe. Apa itu? Pasang, tidak berkahwin perempuan. Kasih sayang itu. Bila berkahwin sebenarnya tinggi dia punya kasih sayang. Keempat adalah meluaskan hubungan silaturahim. Perkahwinan di antara dua bangsa, dua negara, dua benua yang akan mengumpulkan silaturahim. Allah. Yang keempat adalah memberikan ketentraman kepada suami dan istri. Suami sebagai ketua keluarga, jaga dunia istri dan keluarga dia. Kemudian mendapatkan zuriat yang halal. Ada kan zuriat yang haram? Ada. Tanpa perkahwinan yang disyariatkan. Maka yang halal itu adalah zuriat yang halal. Yang seterusnya adalah mendapat ganjaran pahala Allah dari Allah. Allah yang bagi pahala ini Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk yang memberikan pahala kepada makhluk. Yang boleh makhluk bantu adalah dari segi keuangan, nasihat, motivasi, dan sebagainya. Tapi pahala dan dosa itu adalah hak Allah Subhanahu. Dan perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang keluarga Islam dan perempuan berlaku. Perkahwinan dan undang-undang keluarga. Kita kena dengarlah. Kalau andainya perkahwinan yang tidak ikut undang-undang di Malaysia, akan ada dia punya peraturan. Satu, yaitu diri yang terlibat ini adalah dikenakan tindakan undang-undang. Pesan buruk tidak mengikut perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang. Itu kesan buruk yang akan dihadapi ialah dikenakan hukuman undang-undang lah. Mahkamah mungkin boleh didenda ataupun penjara. Kedua, dipandang serong oleh masyarakat kalau tidak berkahwin secara syar'i. Kemudian kesan buruk yang kedua adalah kepada keluarga. Yang mana nama baik kedua belah pihak keluarga akan tercemar. Kedua belah keluarga akan bermusuhan kerana saling menyalah. Auzubillah. Dan dalam hidup masyarakat, kesan buruk kepada masyarakat yang berkahwin tanpa syar'i ini adalah masyarakat menjadi kocar-kacir kerana ada anggota masyarakat yang tidak patuh kepada undang-undang peraturan. Jadi langkah-langkah mengatasi semua perkara ini adalah untuk mereka yang terlibat adalah perhatian daripada ibu bapa dan masyarakat. Memastikan perkahwinan anak-anak ini mengikut syarak dan undang-undang. Dan ada kadang-kadang perempuan yang membebankan sebenarnya dalam perkahwinan ini. Pertama adalah ibu bapa. Kadang-kadang diminta dia punya mas kawin terlalu tinggi. Kan itu rendah sebenarnya. Yang wajib. Tapi untuk makan. Benda itu sebenarnya sunat. Boleh mencapai haram. Haram jika dia berbelanja melebihi lah. Macam yang dibuat kan. Lepas itu bila sudah kahwin, habis. Senang utang beribu-ribu. Kemudian langkah untuk mengatasi bagi selain itulah memperbanyakkan seminar dan kursus berkaitan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat. InsyaAllah. Sebenarnya tindakan undang-undang kepada yang terlibat. Yang melanggar syariat lah. Jadi tuan-tuan yang sekalian, dalam Islam dia ada penuh dengan peraturan dan syariat. Sebab untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Dan namun ingatlah, kerana Rasulullah SAW dan Allah SWT tidak sentiasa apabila kita patuh kepada peraturan, patuh kepada undang-undang syariat ini, dia akan memudahkan kita untuk segala urusan di dunia dan juga di akhirat. Yang ingat, itu jangan lupa subscribe Karnal Studio TV dan seterusnya. Dan tuan-tuan yang dirahmati sekalian juga. Karena Rasulullah SAW ini banyak memberikan kita motivasi. Dan Rasulullah pun berkahwin. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, dengan perkara ini, tuan-tuan akan melaluinya. Kena melaluinya. Kita tidak boleh tidak melalui. Kena melalui perkara-perkara ini. Sebab dia akan mendewasakan kita, mematangkan kita, dan juga membentuk satu keluarga yang mawaddah warahmah, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan
wadda, rahmatan. Dan juga kepada anak-anak, ingat senantiasa mendoakan anak, mendoakan ibu. Doakanlah. Karena dengan doa itulah ada beberapa perkara yang yang akan Allah bagi kepada anak, ibu dan ayah. Subhanallah. Buatlah perkara-perkara yang baik. Karena tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini kita tidak boleh lari daripada perkara-perkara yang akan menguji kita. Kita mesti kena hadapinya dengan segala yang ada dalam badan kita. Kita sama ada berupa ilmu, sama ada kita menyelesaikannya dalam bentuk kemahiran-kemahiran yang ada, ataupun kita menggunakan akhlak kita yang ada. Subhanallah. Andai adalah orang-orang yang tepat yang berada di hadapan saya yang mendengar tentang semua perkara ini adalah orang-orang yang beruntung sekali kerana berada di muka bumi Allah SWT ini. Maka dalam perkawinan tuan-tuan akan ada kebahagiaan. Islam bagi Allah bagi kebahagiaan. Yang memberikan kebahagiaan ini Allah SWT. Maka mohonlah pada Allah SWT, ya Allah berikanlah saya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah. InsyaAllah. Jadi sama-samalah kita tuan-tuan bersama untuk menegakkan kita punya prinsip, yaitu bila berkahwin saja ataupun yang akan berkahwin tuan-tuan, hendaklah kita ini patuh pada ajaran agama, patuh kepada undang-undang yang ditetapkan oleh negara, patuh pada peraturan dan patuh segalanya. Kerana dia akan memudahkan kita untuk kehidupan di akhirat dan juga di dunia ini, insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja yang baik itu dari Allah SWT. Kurang itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa.